Okey, selamat pagi murid-murid. Kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 4, tajuk bersikap adil sesama jiran, ya. Baik, pertama cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 64. Okey, kamu boleh lihat pada buku teks kamu. Sekiranya skrin cikgu tak berapa jelas, kamu boleh rujuk pada buku teks, ya. Okey, tetapi sebelum kita mulakan, kita kena tahu dulu apa maksud adil. Maksud adil ialah tidak berat sebelah dan menyebelahi pihak yang benar dari segi pelbagai perkara. Maksud adil ialah tidak berat sebelah. Kemudian maksud adil juga menyebelahi pihak yang benar dari segi pelbagai perkara seperti pemberian, undang-undang, membuat keputusan, menilai, masa, timbangan dan lain-lain. Banyak lagi. Dari segi pelbagai perkara kita kena adil, ya. Okey, seterusnya tajuk kita hari ini ialah bersikap adil sesama jiran. Okey, kita hayati situasi dalam gambar. Jiran di Taman Setia Damai mengadakan karnival kanak-kanak. Dia maksudnya penduduk Taman Setia Damai ni dia buat satu karnival untuk kanak-kanak, satu program, ya. Okey, semua tugas diagihkan secara adil dan saksama, nampak? Tugas tu diberikan sama rata kepada petugas-petugas dalam karnival kanak-kanak ni, ya. Diberi semua tugas diagihkan secara adil dan saksama untuk mewujudkan hubungan yang lebih mesra sesama jiran. Okey, kita lihat di situ, Yi Cheng dan Lata ditugasi untuk mengagihkan cenderamata. Mereka memberikan cenderamata kepada setiap keluarga mengikut bilangan anak jiran. Maknanya dia dah sebelum dia diberi tugas tu, dia dah diterangkan apakah yang dia perlu buat. Jadi tugas dia untuk beri cenderamata ikut bilangan anak jiran. Jadi Yi Cheng dan Lata ni tadi, dia buat mengikut apa yang dia ditugaskan. Jadi di situ ada sikap adil pada diri Yi Cheng dan Lata. Okey, apa berlaku kalau diorang tidak adil? Kalau mereka ini bersikap tidak adil, macam mana dia buat? Okey, contoh, Yi Cheng ni dia ada seorang jiran yang dia sangat suka dan sangat sayang. Jiran tu duduk sebelah rumah dia, contohnya, ya. Okey, jiran tu ada 2 orang anak. Tapi Yi Cheng bagi 5 cenderamata. Nampak? Sebab dia suka jiran tu ada 2 je anak, patut dia bagi 2. Tapi dia bagi lebih. Sedangkan ada seorang lagi jiran Yi Cheng. Tapi mungkin jiran tu duduk jauh sangat. Yi Cheng tak berapa rapat. Jiran tu ada 7 orang anak. Tapi Yi Cheng bagi 2 je hadiah. Nampak tak? Di situ berlaku berat sebelah. Maksudnya dia tidak adil lah. Dia layan jiran yang dia sayang tadi melebihi jiran yang sepatutnya dia beri keutamaan, dia beri lebih lagi cenderahati, tapi dia bagi sikit. Jiran dia tadi anak sikit, dia bagi banyak cenderahati. Di situ, ya. Jadi tetapi dalam buku ni dia kata Yi Cheng dan Lata dia bagi cenderamata tu mengikut bilangan anak jiran. Maknanya mereka bersikap adil, ya. Okey, manakala Gobi dan Anis mengawasi tempat permainan kanak-kanak. Mereka memberikan layanan yang sama kepada semua anak jiran tanpa mengira kaum. Mereka berasa gembira kerana dapat bertindak secara adil. Jadi Gobi mungkin dia berbangsa Punjabi, ya. Dia layan semua anak-anak sama saja. Maksudnya anak jiran Cik Ahmad bangsa Melayu, anak jiran Cik Rani bangsa India, anak jiran Cik Wong bahasa Cina dan anak jiran Encik Shahrukh Khan katakan yang berbahasa Punjabi. Semua dia layan sama. Kalau dia mempunyai sifat tidak adil, dia layan anak Encik Shahrukh Khan ajalah. Sebab dia bangsa Punjabi, dia layan anak bangsa Punjabi saja. Nampak? Kalau Anis pula bangsa Melayu, dia layan anak Encik Ahmad aja. Dia biar anak Encik Rani, anak Encik Wong jatuh ke, dia tak layan lah, tak jaga. Tak boleh di situ. Tapi itu kalau mereka tidak adil. Tetapi dalam buku teks ini, Gobi dan Anis dia layan semua anak jiran sama rata saja, ya. Jadi dia bersikap adil di situ. Okey. Baik, seterusnya murid-murid, sudut pertandingan lukisan. Okey, Rozi mengumpulkan semua kertas lukisan apabila masa pertandingan tamat walaupun ada peserta yang belum selesai. Nampak? Ada satu pertandingan lukisan, setiap kali pertandingan dia ada syarat-syarat dia, ya murid-murid.
Dan contohlah syarat pertandingan ini masa diberikan selama 1 jam. Jadi bila tamat masa 1 jam, Rozi pun kutip semua kertas. Tak kiralah ada peserta yang selesai ataupun belum selesai. Kalau Rozi ni tidak adil, macam dekat sini dia bersikap adil sebab dia kutip semua kertas walaupun ada yang belum selesai pun dia kutip bila dah tamat masa. Tapi kalau Rozi ni tidak adil, yang mana jiran yang dia baik, yang dia sayang tu tak siap, dia bagi masa lagi. Tak apa, buat-buat, dia bagi masa lebih. Sedangkan jiran yang dia tak berapa nak rapat sangat, dia kenal dia baik tapi dia tak berapa rapat sangat, yang tu habis masa, siap tak siap dia terus kutip. Sedangkan jiran yang dia baik tadi, bila tak siap, dia bagi masa lebih. Tak boleh di situ ya. Itu tidak adil. Tapi syukurlah dekat sini, Rozi dia bersikap adil ya. Dalam buku teks ni. Okey, seterusnya ada satu truck makanan ya, food truck ya. Okey, di situ Veron ditugasi menjaga bahagian makanan. Dia memberikan makanan mengikut giliran walaupun jiran baiknya beratur di belakang barisan. Jadi di situ menyatakan Veron juga membuat tugas secara adil. Dekat mana yang dia cakap Veron ni buat tugas adil? Dekat perkataan dia memberikan makanan mengikut giliran walaupun jiran baiknya beratur di belakang barisan. Okey, kalau Veron tidak adil, Cikgu rasa awak pun dah tahu apa dia akan buat. Dia ada, maksudnya yang beratur depan tu patutnya dia dapat makanan kan. Tapi sebab Veron nampak jiran dia baru datang, beratur belakang sekali, Veron panggil jiran dia. Dia bagi jiran dia yang datang lambat, yang beratur belakang tu, dia bagi makanan dulu. Dekat situ dia tidak adil. Nampak tak? Sedangkan sebenarnya first come first serve lah. Siapa yang datang dulu, yang beratur di depan, dia lah patut dapat makanan dulu. Tapi kalau Veron tidak adil, dia potong barisan orang-orang yang depan tu, dia panggil jiran dia potong barisan-barisan depan tu, dia bagi jiran dia dulu. Padahal jiran dia baru datang lambat. Kat situ tu tidak adil ya. Jadi kita tak boleh buat macam tu murid-murid ya. Contoh kalau nanti esok kalau kantin dah buka, samalah, awak pun sama. Awak dah beratur depan, kawan baik awak beratur belakang, awak panggil dia duduk depan, beratur depan awak. Tak boleh buat macam tu. Ikutlah, kalau dia datang lewat, dia beraturlah dekat belakang ya. Baik. Jadi tetapi di dalam buku teks ini Veron melakukan tugas secara adil ya. Dia bagi ikut giliran ya. Baik, ada 3 soalan di bawah tu murid-murid. Cikgu nak kamu ambil buku tulis dan kamu salin soalan. Mari kita bincangkan jawapan bersama-sama ya. Okey. Mari salin dan jawab soalan. Okey, soalan 1 tadi. Berdasarkan situasi, nyatakan tindakan adil terhadap jiran. Tengok situasi tadi itulah yang gambar-gambar yang kita bincang tadi, dekat mana ada berlaku perlakuan adil, tindakan adil tadi terhadap jiran. Okey, yang pertama tadi dekat ayat Yi Cheng dan Lata memberikan cenderhati kepada setiap keluarga mengikut bilangan anak jiran. Itu jawapan pertama. Okey, situasi kedua tadi, Gobi dan Anis tadi, kat mana perkataan ayat yang menunjukkan dia bersikap adil? Dekat ayat, Gobi dan Anis memberi layanan yang sama kepada semua anak jiran tanpa mengira kaum. Okey, yang ketiga, Rozi mengumpulkan semua kertas lukisan apabila masa pertandingan tamat walaupun ada peserta yang belum selesai. Dan yang akhir sekali, Veron memberikan makanan mengikut giliran walaupun jiran baiknya beratur di belakang barisan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 2. Kalau kamu tak sempat salin, tak apa, boleh rewind balik, boleh pause dan salin ya. Okey, mengapakah kamu perlu bersikap adil terhadap jiran? Supaya kita tidak bersikap berat sebelah dan pilih kasih terhadap jiran. Kita tengok tadi kan maksud berat sebelah dan pilih kasih kan. Berat sebelah tu apa? Kita memihak, menyebelahi kepada satu pihak lebih lagi daripada pihak yang lain. Macam pilih kasih pun sama dengan berat sebelah. Dia mengasihi, memihak sesuatu pihak lebih daripada pihak lagi satu tu. Okey, jadi kita tak boleh ada sikap berat sebelah dan pilih kasih ya. Okay, seterusnya, supaya tiada jiran yang merasa tersinggung dan marah. Dan hubungan kita, bila kita amal sikap adil terhadap jiran ni, hubungan kita sesama jiran pun akan menjadi lebih erat dan lebih mesra. Okey, soalan 3, apakah yang akan berlaku sekiranya Veron bersikap tidak adil?
dia akan menyinggung perasaan jiran, membuatkan jiran berasa sedih, berasa terasa hati, ya. Yang kedua, jiran akan menjadi tidak suka atau benci kepada Veron. Yang ketiga, hubungan Veron dan jiran akan menjadi renggang dan tidak lagi rapat. Nampak dia jumpa jiran dia, mungkin dah tak bertegur sapa, tak bertegur sapa dan bermasam muka pula, sebab jiran tadi dah marah dekat dia, kan. Okey, dan nombor 4, Veron akan mempunyai satu sikap yang tak baik dalam dirinya, seperti sikap tidak adil, berat sebelah dan pilih kasih. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat salin soalan-soalan ini dan jawab soalan-soalan ini dengan lengkapnya, ya murid-murid. Baik, itu saja pelajaran kita pada hari ini murid-murid. Sekian, terima kasih.